kita teruskan soalan nombor 7. Okey, so bezakan fungsi ini. So kita tengok fungsi ini adalah dalam bentuk pecahan. So kita boleh bahagi kepada sebelah atas adalah U, di bawah adalah V. Okey, so kita boleh guna petua hasil bahagi. So just tulis je. Okey, U sebelah atas 3x kuasa 2 tolak 1. V adalah sama dengan sebelah bawah, X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2. Okey, so next step, kita kena bezakan U, du, dx. Okey, so sama dengan, okey, so kita tengok kuasa tertinggi darab ke depan. 2 darab 3, kita dapat 6. X, lepas tu 2 tolak 1, kita dapat 1. So, belakang negatif 1 ni memang bezakan, kita dapat kosong. So, jawapan kita hanya 6X sahaja. So, lepas tu kita bezakan V pula. So, dV, dx. Okay. So, 3 ini kita darab ke depan, kita dapat 3X. Lepas tu 3 tolak 1, kita dapat 2. Seterusnya, 2 darab dengan negatif 2. So, jangan abaikan tolak di sini. Ya. Tolak 2 maksudnya negatif 2 lah. So, 2 darab negatif 2, kita dapat negatif 4. X. Lepas tu 2 tolak 1. Kuasa tertinggi tu tolak 1, kita dapat 1. So, 1 tak perlu tulis. So, kita dapat 3X kuasa 2 tolak dengan 4X. So, itu je. Okay. So, next. Kita teruskan. So, kita tahu kalau saya nak cari dy dx, kita darab silang. Okey, darab silang. V darab dengan du dx, tolak dengan U darab dengan dv dx. Lepas tu per V kuasa 2. Itu formula kita kan? So, kita buat macam tu. dy dx. Okey, so, letak kurungan sebelah atas. X kuasa 3 tolak dengan 2X kuasa 2. Okey. Lepas tu darab dengan 6X. Tolak dengan kurungan 3X kuasa 2 tolak 1. Darab dengan 3X kuasa 2 tolak 4X. Okey. Per sebelah bawah. Okey. X kuasa 3. Tolak dengan 2X kuasa 2 kuasa 2. Macam tu. Okay. So, next step, apa yang kita nak buat adalah kita kena buka kurungan. Okay, kita tengok bahagian atas. 6X kita darab ke depan, kita dapat 6 darab 1, kita dapat 6. X kini ada kuasa 3, sini kuasa 1. So, all together kita ada X kuasa 4. Okey, lepas tu 6X darab dengan negatif 2X kuasa 2. So, 6 darab negatif 2, kita dapat negatif 12. X kuasa 2 darab dengan X, kita dapat, X kuasa 3. Okey, seterusnya, nampak tak bila ada ungkapan kat belakang, lepas tu tolak di depan, so kena berhati-hatilah. Yang ni, kita kena asingkan. Okey, kita buat dulu pendarapan, barulah negatif kamu darab masuk, tolak masuk. Okey, so kamu boleh salin balik, tolak, lepas tu kamu letak kurungan. Lebih selamat kalau kamu buat macam tu. Okey, kalau tak, mesti kamu akan abaikan negatif tu. Okey, so sekarang apa yang kita nak buat tu, kita kena darab masuk. Okey, pendarapan antara atau kembangan antara dua ungkapan ni macam mana? Seperti biasa, depan ke depan kan? Depan ke belakang. Okey, kita buat yang ni dulu. Okey, so apa yang kamu dapat? Depan ke depan. 3X kuasa 2 darab dengan 3X kuasa 2. So, 3 darab 3 kita dapat 9. X kuasa 2 dengan X kuasa 2. So, kita ada X kuasa 4. Okey, lepas tu depan ke belakang. So, kena ingat, cek dulu positif, negatif. Positif, negatif, kita dapat negatif. 3 darab 4, kita dapat 12. So, X kuasa 2 darab dengan X. So, kita ada X kuasa 3. Okay. So, next. Sebelah depan dah habis. Kita tengok pula yang bahagian belakang. Okay. Belakang ke depan. Belakang ke belakang. Okay. So, kita buat macam tu.
So sekarang, negatif 1 darab dengan 3x kuasa 2. Negatif positif, kita dapat negatif. 1 darab 3, kita dapat 3. So, x kuasa 2 macam tu. Okay, next. Kena berhati-hati ya. Negatif, negatif akan jadi positif. Nampak tak? Negatif 1 darab dengan negatif 4 kan? So, 1 darab 4, kita dapat 4. So, x ada 1, kita salin balik. Macam tu. Tutup kurungan. So, sebelah bawah, kita just salin balik. Okay? So, nampak tak? Bila kita buat operasi tolak ni, penolakan ni, so kena berhati-hati. Okay, sebab bila kamu nak tolak, kamu kena tolak the whole thing sebenarnya. Yang semua benda ni 9x kuasa 4, tolak 12x kuasa 3, tolak 3x kuasa 2, tambah 4x, the whole thing kamu kena tolak. Kalau kamu tak kembangkan dulu, barulah tolak tu kamu tolak masuk, nanti akan salah. So, lebih baik kita just settlekan perkembangan dulu. Okay, kembangan dahulu. Kembangkan ungkapan kamu. Lepas tu baru kita tolak one by one. Okay, so next step kita kena buka kurungan dah. Okay, so yang depan tu kita salin balik. 6x kuasa 4. Tolak dengan 12x kuasa 3. Yang ni dah. Negatif, positif kita dapat negatif 9x kuasa 4. Okey, negatif, negatif kita dapat positif 12x kuasa 3. Negatif, negatif kita dapat positif pula 3x kuasa 2. Tolak dengan positif kan, negatif, positif, negatif 4x. Sebelah atas kita dah buka dah kurungan. Nampak tak? Okey. So yang sebelah bawah, salin balik. Itu je. Okey. So sekarang kita nak settlekan. Okey, so kita kena carilah. Cari apa? Pemboleh ubah yang sama. Okey, so kita tengok x kuasa 4. Sebutan dia, x kuasa 4. So boleh settlekan dengan sebutan ni lah, negatif 9x kuasa 4. Okey, so sebab sebutan dia adalah sama, maka kita boleh settlekan. 6 tolak 9, maka masih hutang lagi 3. Tekan kalkulator lah. 6 tolak 9. So, kamu dapat negatif 3. Negatif 3 apa? Sebab sebutan dia adalah x kuasa 4. So, kita tulis balik x kuasa 4. Okey, so x kuasa 4 dah habis. So, sekarang kita tengok pula x kuasa 3. So, kena tengok yang ni adalah negatif 12x kuasa 3. So, kena tambah dengan yang ni. Yang kuasa 3 ni. Tolak, tambah. Kalau tolak dan tambah benda yang sama, memang kita boleh cancel off each other. So, dia akan jadi kosong lah. Okay? So, hutang orang RM12. Sekarang kamu ada RM12. Kamu bayar balik, memang dah kosong dah. Okay, next. Kita just baki yang 2 lagi. Iaitu tambah 3x kuasa 2 dengan tolak 4x. So, kita just salin balik. Tambah 3x kuasa 2 tolak 4x. Per, yang ni salin balik. X kuasa 3 tolak 2x kuasa 2 kuasa 2. Itu sahaja. Senang kan? Tak susah sebenarnya. Okay, so next kita tengok soalan ke-8 pula. Sama juga, nampak aja soalan macam tu, cepat-cepat. U adalah sama dengan sebelah atas, iaitu X kuasa 2 tambah 5. V adalah sama dengan bahagian bawah, iaitu X kuasa 2 tolak 3. Okay, so kita nak bezakan DU, DX. Jadi kita dapat apa? 2 darab ke depan. Okay, kuasa tertinggi darab ke depan. X, 2 tolak 1, kita dapat 1. 5 bezakan dapat kosong. So, jawapan kita 2X sahaja. So, DV, DX. Untuk pelajar yang cepat, dia dah tahu dah jawapan dia 2X. Kan? Sama, dua-dua pun 2X. So, sekarang kita nak cari DY, DX. Nak cari DY, DX macam mana? Kita nak darab silang. Yang ni darab dulu. Yang ni tolak. Okey. Macam ni. So, bahagian ni kita kuasa 2. Itu je kan? Senang. So, sekarang just salin balik saja. Apa yang kita tahu. Ikut posisi dia. Position dia.
Okey, kita salin balik je. Darab silang kan? Tolak. Okey, yang ni. Ingat kita kena start dari V sebelah bawah. Selalunya saya cakap bawah tu macam kalau kamu nak naik tingkat atas, mestilah kita kena start dari tingkat bawah dulu. So, memang kita kena start dari V dahulu. Okey. Tambah 5 darab dengan 2X. Sebelah bawah adalah X kuasa 2 tolak 3. Lepas tu kuasa 2. Macam tu je. Okey. So, kita nak buka kurungan. 2X kena darab masuk. So, kita dapat 2X kuasa 3. Okey. 2 darab 1, kita dapat 2. X darab X kuasa 2, kita dapat X kuasa 3. Tolak dengan 2 darab 3, kita dapat 6X. Okey. Yang ni kena berhati-hati. Tolak sebab dia ada ungkapan. Nampak tak? Kalau ungkapan, lebih baik kamu buat macam tu lah. Okey, buka kurungan. 2 darab X kuasa 2. So, 2X kuasa 3. Tambah dengan 2 darab 5, kita dapat 10X. Macam tu. Per sebelah bawah tu X kuasa 2 tolak 3. Macam tu. Okey, sekarang kita nak buka kurungan. Okey. Seperti apa yang saya selalu cakap, boleh settle, kamu settlekan. Tak boleh kita salin balik. Yang depan ni kita salin balik lah. Sekarang kita nak buka kurungan. Tolak 2X kuasa 3. So, tolak 2X kuasa 3. Sorry, 3. So, negatif, positif, kita akan dapat negatif 10X. Macam tu. Salin balik. Mesti kena carry forward. Okey, seterusnya. Kita nak settlekan. Okey, sebutan yang sama. X kuasa 3 dengan X kuasa 3 ni memang kita boleh settlekan. Okey, nombor pun sama. So, tolak, kita cancel off dah. Hilang. Lepas tu, kita just baki apa? Sekarang kita just baki negatif 6X dengan negatif 10X. Maksudnya, hutang orang RM6, hutang lagi RM10. So, altogether hutang 16X. Yang bawah, salin balik. Itu sahaja. Senang kan? Okey. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan 9. Okay. So, macam mana kita nak setkan soalan ni? Saya besarkan dia. Okey. Sama juga, jangan risau. Sebelah atas adalah U, sebelah bawah adalah V. So, just tulis je. U sama dengan kurungan 3 tolak X kuasa 2. V pula macam mana? V sama dengan X kuasa 2 tambah 2. Okey? So, bezakan du dx. So, macam mana nak bezakan yang ini? Okey, ungkapan ada kuasa 2 kan? So, masih ingat tak? Kuasa tertinggi, kuasa 2 ni, kita kena darab ke depan. So, kita dapat 2. Okey? Lepas tu, kita salin balik. 3 tolak X. Lepas tu, 2 tolak 1. Kita dapat 1. Okey? Belum habis lagi tau. Sebab dalam ni, 3 tolak 1 ni, kamu belum bezakan lagi. So, kita kena darab dengan, kita beza yang, apa yang terdapat dalam kurungan. So, bila kamu bezakan 3, kita dapat 0. Bezakan negatif X, kita dapat negatif 1. Maka, negatif 1 ni kita boleh darab dengan 2. So, kita dapat negatif 2. Okey, 3 tolak X kuasa 1 tak perlu tulislah. Dan di sini sebab dia kuasa 1, maka negatif 2 ni kita boleh darab masuk. Okey, so apa yang kamu dapat? Negatif 2 darab 3 kita dapat, negatif 6. Lepas tu negatif kita dapat positif. 2 darab X kita dapat 2X. Macam tu. Okey, kamu boleh dapat jawapan negatif 6 tambah 2X. Atau kamu nak tulis 2X tolak 6. Macam tu lagi cantik kan? Pun boleh. Okey. Okay, next. Kita bezakan V pula. dV dx. Okey, ni dV ya. Okey, so sekarang 2X kuasa 2. 2 adalah kuasa tertinggi. Darab ke depan, kita dapat 2. Lepas tu X. 2 tolak 1, kita dapat 1. So, tak perlu tulis itu je 2X. Okey.
So, sekarang apa yang kita nak buat adalah darab silang. V darab jawapan ni, tolak dengan yang ini darab dengan ini. Lepas tu, V kuasa 2. Kita guna formula yang sama. Okay? So, saya tulis di sinilah. dy dx sama dengan apa? Kita salin balik saja. X kuasa 2 tambah 2. Okay? So, darab dengan 2x tolak 6. Tolak dengan 3 tolak X kuasa 2 darab dengan 2X. Macam tu. Okay. So, per apa? Sebelah atas. Yang X kuasa 2 ni tambah dengan 2. Kita kena kuasa 2kan dia. Okay. So, next. Apa yang kita nak buat? Kita kena kembangkan. Okay. Sebab nampak tak ada kurungan kan? So, kita kena buka kurungan lah. Yang ni panjang sikit lah step dia. Okay. Tapi kalau kamu dah cepat, kamu dah tahu, okay, depan ke depan. Lepas tu depan ke belakang. Kita buat macam tu. Okay. Lepas tu, belakang ke depan. Belakang ke belakang. Kita buat step by step. Okay, so kita dapat apa? So, sekarang kita tengok depan ke belakang. X kuasa, depan ke depan, sorry. X kuasa 2 darab dengan 2X, kita dapat 2X kuasa 3. Kan? So, X kuasa 2 darab dengan negatif 6, kita dapat negatif 6X kuasa 2. Okay? Seterusnya, yang ni, belakang ke depan. 2 darab 2X, kita dapat tambah 4X. Next. Belakang ke belakang. Positif, negatif, kita dapat negatif. 2 darab 6, kita dapat 12. Bahagian depan dah habis. Okay. So, next tolak, kita salin balik tolak. Yang bahagian belakang ni, kena berhati-hati. Kita kena letak satu kurungan. Okay. So, sebelum kamu nak darabkan 2X ni masuk, nampak tak? Sebab sini dia ada kuasa 2. Bila ada kuasa 2, kamu kena kembangkan dahulu. Okay, kena kembangkan dahulu. So, tak bolehlah terus darab macam tu. Kita kena kembangkan, lepas tu kita baru darabkan 2X masuk. Okay, seperti apa yang saya ajar dalam kelas kan? Okay, kuasa 2 sebenarnya kita boleh buat cara yang cepat. Contohnya di sini. 3 tolak X kuasa 2. Masih ingat tak dalam kelas saya ada cakap macam tu? Kalau kamu nak kembangkan ungkapan macam ni, kuasa 2 kan? Jawapan kita mesti ada 3 bahagian. Okey. Bahagian depan, 3 ni, okey, dia akan wujud di sinilah. 3 kuasa 2. Okey. Lepas tu, yang bahagian tengah-tengah ni. So, kamu akan ambil 3 darab dengan 2, darab dengan negatif X. 3 ni kamu darab. 3 darab 2, kita dapat 6. Negatif, so tolak 6X. Bahagian belakang, kamu ambil negatif X, kita kuasa 2kan dia. Maka kamu akan dapat jawapan apa? 3 kuasa 2, 9 tolak 6X. Yang ni negatif-negatif jadi positif, X kuasa 2. So, kamu boleh buat dengan cara cepat, kamu terus dapat jawapan. Kamu boleh, that's why kamu boleh terus tulislah. So, letak kurungan lagi. Sebab kamu belum darab masuk, so dia memang ada kurungan lagi. 9 tolak 6X. Tambah dengan X kuasa 2. Okay. Lepas tu jangan lupa kita ada 2X lagi di luar. Barulah tutup kurungan yang besar. So kita kena settlekan one by one dahulu. Okay. Sebelum kamu nak tolak masuk, kamu kena buka semua kurungan dahulu. Okay. Barulah selamat. So X kuasa 2 tambah dengan 2. Kuasa 2. Sekarang kita nak fokus yang belakang, bahagian belakang. Kita nak bukakan kurungan dulu. So, maka yang bahagian depan tak perlu peduli. Kita just salin balik saja. Carry forward. Okay. So, yang carry forward ni sangat penting. Jangan ingat, oh dia tak ada kaitan. So, tak perlulah salin. Saya just settle yang belakang saja. Saya tulis yang bahagian belakang je. Banyak pelajar suka buat macam tu. Tak boleh. Kita kena carry forward. Okay. So sekarang tolak sama juga saya carry forward. Buka kurungan. Sebab mengapa? Sebab di dalam ni nampak tak dia ada 2 bahagian. Kita kena darabkan dia dulu. Kita kena kembangkan dia dulu. Barulah tolak ni kamu boleh tolak semua.
Okey, so sekarang 2x ni kita kena buat apa? 2x kena darab ke depan, darab ke tengah dan darab ke belakang macam tu. Okey. So apa yang kita dapat? 2 darab 9 kita dapat 18 x. Next, 2x darab dengan negatif 6x. So positif negatif kita dapat negatif 6 darab 2 kita dapat 12. X darab X kita dapat X kuasa 2. Seterusnya, 2X darab dengan X kuasa 2. So, kita dapat positif 2 X kuasa 3. Nampak tak? Okay. So, seterusnya, yang sebelah bawah, carry forward. Kita buat macam tu. Tak susah kan? Sekarang apa yang kita nak buat dah? Bahagian dalam kamu dah buka semua dah. Sekarang kita boleh tolak one by one. Okay? Sebab tolak ni kita memang kena tolak the whole thing lah. Semua benda lah kan? Okay, so yang bahagian depan kita tulis dulu. Salin balik. Tolak dengan 6x kuasa 2 tambah dengan 4x. Tolak dengan 12. So sekarang tolak 18x. Tolak negatif. So, negatif-negatif jadi kita dapat positif 12x kuasa 2. Negatif positif kita dapat negatif 2x kuasa 3. Per bahagian bawah kita just salin balik. Kan? So, next. Sekarang kita nak settlekan. Okay. Ingat from left to right. Okay, so from left to right. So, kita tengok first thing adalah sebutan kita X kuasa 3. So, kamu kena, mata kamu kena scanning lah. Ada tak lagi X kuasa 3? Oh, ada kat sini. Maksudnya X kuasa 3 sebutan ni boleh settlekan dengan yang belakang. So, 2X kuasa 3 kamu tolak dengan benda yang sama. Oh, dapat kosong. Kita boleh cancel off. Okay, next. Kalau dah tak ada dah, kita tengok yang seterusnya. Ada apa? Okay, so kita cari pula yang X kuasa 2 ni. Ada lagi tak X kuasa 2? Ada, nampak tak? So sekarang, tanya kamu sendiri. Kamu hutang orang 6, kamu bayar balik, kamu ada 12. So maksudnya 12 kamu tolak dengan 6 lah. So jadi kita ada 6X kuasa 2. Just tekan kalkulator je. Negatif 6 tambah 12. Memang kita dapat 6. Okay, 6 apa? X kuasa 2. So next, kita tengok apa pula? Sekarang kita tengok X pula yang ni. So, scanning. Oh, sini ada lagi X kan? Jadi, so kamu tanya kamu sendiri. 4 tolak 18. Maka, maksudnya kamu ada 4 ringgit, kamu hutang orang 18 ringgit. Kamu bayar balik 4 ringgit tu, kamu masih hutang lagi. Hutang berapa? 14. So, 14X lah. Okay? Lepas tu yang baki hanya tinggal satu nombor je, kita je salin balik 12. Macam tu. Okey. Yang ni kita salin balik lah. X kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Macam tu. Habis. Itu sahaja. Okey. So, seterusnya kita tengok soalan yang ke-10. Okey. Soalan ni macam mana pula? Sama je lah. Tak susah kan? So, U sama dengan X kuasa 2. Yang sebelah belakang ni V sama dengan 2X tolak 5 kuasa 3. So sekarang kita nak bezakan du dx. Maka bahagian ni kita dapat 2 darab ke depan, kita dapat 2. X, 2 tolak 1, kita dapat 1. 2x lah. Okey. dv dx pula, masih ingat tak? Kuasa tertinggi sebab dia ungkapan kuasa kan. So kuasa tertinggi 3 darab ke depan, kita dapat 3. Yang bahagian ni kita salin balik 2x tolak 5. Macam tu. 3 tolak 1 kita dapat 2. Masih ingat? So lepas tu kita kena bezakan 2x tolak 5. Maka kita dapat 2 sahaja kan. Sebab 2x tolak 5 kamu bezakan. 2x bezakan kita dapat 2. Negatif 5 bezakan dah kosong. So jadi kita dapat 2 sahaja kat sini. So 3 darab 2 memang kita akan dapat 6. Lepas tu yang bahagian belakang 2x tolak 5 kuasa 2. Kita salin balik. Okey. Kalau kamu nak kembangkan boleh jugalah.
Boleh juga. Tapi jangan ambil 6 ni darab masuk. Kamu nak masukkan, kena kembangkan dahulu 6 ni baru darab masuk. Okey? So, seterusnya. Seterusnya. Okey, saya garis macam tu. Okey, kita nak cari apa? Kita nak cari dy dx. Ikut formula je kan? Okey. Kalau kamu dah cepat, memang kamu tahu V darab dengan ini. So, yang bahagian ini kamu je salin balik. 2x tolak 5 kuasa 3. Okey. Yang bahagian belakang 2x. Okey. Lepas tu, tolak dengan apa? X kuasa 2. Tolak dengan X kuasa 2. Okey. Darab dengan 6. Darab dengan 2x tolak 5 kuasa 2. Per apa? Per yang ni. Bahagian V ni. Okey, yang ni kena kuasa 2. So, yang ni memang dah kuasa 3. Okey. So, bila kamu kuasa 2 kan dia, macam mana? Maksudnya dia macam ni lah. 2x tolak 5 kuasa 3. Dan kuasa 3 ni kita kena kuasa lagi dengan 2. Maksudnya nanti 3 darab 2 kita dapat 6. Nanti dia akan jadi kuasa 6 lah. Okey, so tak apa. Nanti baru kita buat. So, seterusnya. Kalau untuk pelajar yang cepat, dia boleh terus tulis 6. Okey, dia boleh terus tulis 6. Okey, so sekarang kita nak ringkaskan, pemudahkan dia. So, sebelum tu macam mana nak pemudahkan dia? Sebab yang ni dia ada kuasa 3. Kalau kamu nampak kuasa 3, maksudnya kita kena buat pemfaktoran. Okey, dah lebih daripada kuasa 2 dah. Okey, kalau kuasa 2, kamu boleh kembangkan. Tapi kalau kuasa 3, kamu kena tengok. Biasanya dia akan wujud juga di bahagian belakang. Kuasa 2 macam tu. So, kamu tengok. Yang ini adalah bahagian yang serupa. Betul tak? Di bahagian depan dan bahagian belakang. 2x tolak 5 ini dia muncul 3 kali di depan dan muncul 2 kali di bahagian belakang. Maka, kamu boleh anggap macam tu. Okey, kamu anggap yang ni adalah dalam satu kurungan lah. Kita nak faktorkan, kita kena keluarkan 2x tolak 5 ini. Nak keluar berapa? Kuasa 2. Okey, kuasa yang terendah kat sini kan. So, kita boleh keluarkan 2x tolak 5 kuasa 2. Okey, maka dalam kurungan kita, bila kamu keluarkan 2x tolak 5 kuasa 2, di bahagian depan, okey, at first dia memang ada kuasa 3. So, bila keluarkan 2, kita baki satu lagi. So, kamu tulis 2x tolak 5. Okey, dan bahagian belakang memang dia ada 2x. Kita salin balik 2x. Tolak dengan, okey, yang ni dah keluarkan. So, kita yang 2x tolak 5 kuasa 2 ni dah keluar. So, kita hanya just kat belakang tolak apa? 6 darab x kuasa 2. Kita ada 6x kuasa 2 sahaja. Okey? Senang kan? Seterusnya, bahagian yang sebelah bawah. Tadi dah cakap dah. 2x tolak 5. Okey? Kuasa 3, kuasa lagi 2. Maksudnya 3 darab 2 kita dapat kuasa 6. Okey? So, sekarang, apa yang kita boleh buat? Kita buka lah. Okey, kita kembangkan atau buka kurungan. Okey, supaya settlekan kurungan ini. So, sekarang yang bahagian depan, kita just salin balik. Okey. Tapi untuk pelajar, kalau dia nampak kan, kalau dia nampak memang kita boleh buat apa? Kamu tengok yang bahagian ni, sebelah atas ada 2x tolak 5 kuasa 2. Sebelah bawah dia juga ada 2x tolak 5 kuasa 6. Maksudnya sekarang sebab dia dah keluarkan, so kita memang boleh ringkaskan dia. Kita boleh mansuhkan dia. Sebelah atas ada 2 kali, muncul 2 kali, 2x tolak 5. Sebelah bawah muncul 6 kali. Maka kita boleh ringkaskan dia, kita baki 4 kali di sebelah bawah. So yang ni 6 tolak 2, kita dapat 4. Macam tu. Okey, so sekarang kita buka kurungan di sebelah atas. 2x darab dengan 2x. So kita dapat 4x kuasa 2. Tolak dengan 2 darab 5, kita dapat 10.
X. Okay? Sebab 2 darab negatif 5 memang dapat negatif 10 lah kan. So next, tolak dengan 6 X kuasa 2. Per sebelah bawah kita masih baki 2X tolak 5 kuasa 4 macam tu. Okay, sekarang boleh settlekan. 4 tolak dengan 6. Kita dapat apa? Sebab X kuasa 2 dengan X kuasa 2 kan? So, kita baki negatif 2X kuasa 2. Tolak dengan 10X. Per 2X tolak 5 kuasa 4. Okey. Senang saja kan? Dah habis. Itu sahaja. Okey. So, ada 2 soalan lagi. Kita akan bincang pada video yang seterusnya. Thank you semua.